Kita ke Sarawak, fokus dari Bumi ke Nyalang hari ini, pemekasaan industri makanan di negeri itu. Untuk perinciannya, kita bersama Buma Wen. Silakan Buma. Terima kasih Sahi. Menyedari kepentingan industri makanan dunia, Kementerian Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak hari ini dikenali dengan gelaran Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah. Mendedahkan perkara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, ia bagi memperkasakan lagi industri makanan negeri yang terkesan akibat penularan COVID-19. This is my first public regulation or announcement because agriculture is too important to us. I have decided to change the name of this ministry under Stephen Rudy, a hard-working minister with certain vision, to Ministry of Food Industry, Commodity and Regional Development. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mendedahkan perkara itu dalam Kongres Pertanian Mapan dan Keterjaminan Makanan di Kuching. Pada majlis itu, beliau turut menggariskan dua hala tuju baru kementerian berkenaan dengan memfokuskan sektor penghasilan dan akses pasaran. Melaluinya, beliau percaya golongan petani akan lebih fokus dalam penghasilan tanaman strategik dan pasaran yang mudah ditembusi. Katanya, petani juga harus berani meneroka teknologi baru bagi meningkatkan keupayaan sumber tanaman. Kongres yang berlangsung selama 4 hari itu dihadiri kira-kira 300 peserta melibatkan kalangan akademik, saintis penyelidik, penggubal dasar, pegawai dari sektor awam dan swasta. Satu perjanjian telah dimeterai oleh Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS dan Green Valley Dairy Sendirian Berhad. Ia merupakan sebuah syarikat bumi putera tempatan Sarawak yang menjalankan perniagaan daging, tenusu dan hasilan tenusu bagi menghasilkan keju susu kerbau halal pertama di Sarawak. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah M5 Kota Tok Sri Dr. Stephen Rundi Uttom memberitahu projek yang akan dilaksanakan di lawas tersebut merupakan projek kolaborasi penternakan, penghasilan dan pengkomersialan produk kerbau, daging kerbau dan keju halal dari susu kerbau tempatan. Kerajaan telah pun memperuntukkan 15 juta untuk permulaan dan juga segala arrangement atau agreement dari segi aset dan sebagainya telah pun dipersetujui oleh kedua-dua pihak dan kita dipahamkan tiada masalah. Katanya usaha tersebut merupakan usaha untuk mentransformasi dan meletakkan Sarawak sebagai salah satu hub makanan dan pemprosesan agro halal terkemuka di dunia. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita dalam sidang media selepas menyaksikan memorandum perjanjian MOA antara pengerusi PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dan Ketua Pegawai Eksekutif Green Valley Dairy Sdn Bhd Dr. Raja Imran Shah di Kuching. Katanya masyarakat setempat di kawasan tersebut merupakan penternak yang berpengalaman menternak kerbau secara kecil-kecilan yang mana setakat ini sebanyak 7,000 ekor kerbau telah diusahakan oleh 600 orang penternak. Ujarnya lagi, kilang bagi projek tersebut akan siap pada penghujung tahun 2024 yang dijangka dapat menghasilkan 5,000 liter susu kerbau sehari dan menghasilkan 1,000 keju susu. Mengulas berkaitan pertukaran nama kementeriannya, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi memberitahu ia merupakan langkah kerajaan untuk lebih fokus dalam sekuriti makanan sebagai salah satu sektor yang penting bukan sahaja di Sarawak, bahkan seluruh dunia. Institut Penyelidikan Tanah Gambut Tropika Tropi akan bekerjasama dalam penyelidikan tanah lembap dengan Universiti Tartu Estonia. Mendedahkan perkara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, penyelidikan selama 4 tahun itu akan diketuai oleh Profesor Dr. Ulo Mande dengan projek bertajuk LiWi4 Living Labs for Wetland Forest Research. Jelas beliau, projek itu adalah perkongsian unik dalam mewujudkan dan membangunkan rangkaian global berkaitan Living Labs LL. Ia sebagai satu kemajuan untuk memupuk inovasi dan mengukuhkan perancangan kerjasama untuk penyelidikan, pendidikan dan pengurusan hutan tanah lembap. Pasukan projek itu terdiri daripada ahli tropi, Universiti Helsinki Finland dan Institut Teknologi Karlsruhe Jerman.
Kerjasama itu akan memajukan usaha penyelidikan dan pembangunan R&D tropi dan kekal di hadapan dalam penyelidikan berkaitan kelestarian alam sekitar. Justru beliau yakin pembentangan perkongsian dan perbincangan dalam persidangan itu adalah untuk kemajuan sains dan penanda aras untuk generasi masa depan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap pada perasmian dan makan malam gala bersempena persidangan Asia Flux 2022 di Tropi Kota Semarahan malam tadi. Baik, sementara itu dalam majlis sama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng memaklumkan bahawa Sarawak merupakan satu-satunya negeri di Malaysia yang mempunyai 3 menara flux yang telah beroperasi lebih 10 tahun. Menara flux itu terletak di Ladang Kelapa Sawit Naman di Sibu dan di Ladang Cermat Ceria dan Taman Negara Maludam di Betong. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata menerusi menara itu ia telah menjana jumlah besar row eddy flux dan data meteorologi setiap bulan sejak ia mula dibina. Ia merupakan pencapaian cemerlang yang mana Institut Penyelidikan Gambut Tropika (TROPI) telah mengumpul data secara manual dan melalui sistem kendiri. Jelasnya pengumpulan, pemprosesan dan pengakiban data daripada 3 menara itu memerlukan kemudahan data besar. Katanya lagi, TROPI perlu mengurus proses aliran kerja yang kompleks, kemasukan, pemprosesan dan penyimpanan data, terutama untuk inventori karbon gambut sebagai sebahagian daripada inisiatif Sarawak mengawal selia aktiviti karbon hutan bagi mencapai kelestarian alam sekitar. Pada majlis sama, pengarah TROPI selaku pengerusi penganjur persidangan, Dr. Luli Meling memberitahu persidangan yang disertai lebih 100 delegasi itu menyediakan ruang kepada saintis untuk membentang penemuan terbaru mereka, pengalaman dan amalan terbaik penyelidikan selain turut mewujudkan peluang untuk meningkatkan kerjasama dalam kalangan komuniti saintifik. Ia juga mewujudkan platform untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitaran gas rumah hijau dalam menentukan dasar penggunaan tanah lestari serantau dan implikasi globalnya. Persidangan itu melibatkan seramai 15 orang penceramah terkemuka, antaranya Amerika Syarikat, Jerman, Estonia, Jepun dan Hong Kong. Saudara, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak bersiap sedia mengaktifkan 627 pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negeri sebagai persiapan menghadapi kemungkinan banjir yang dijangka berlaku hujung tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah memaklumkan pusat-pusat tersebut mampu menempatkan 162,091 penduduk terjejas banjir. Bagi fasiliti penyimpanan bantuan bencana pula, Datuk Seri Fatimah menerusi kenyataan media memaklumkan JKM telah menyediakan 25 pangkalan hadapan bencana untuk menempatkan bantuan makanan kering bagi kawasan di pedalaman. Ke arah itu, seramai 206 pembekal keperluan mangsa bencana telah dilantik bagi membekalkan barangan yang diperlukan. Selain itu, 252 pembekal makanan bermasak juga sudah bersiap sedia untuk menghadapi musim tengkujuh yang akan datang. Jelas Datuk Seri Fatimah lagi, bagi memantapkan kesiapsiagaan menghadapi monsun Timur Laut itu, JKM akan mengadakan program latih amal dan simulasi bencana peringkat negeri minggu depan di Dewan Rancan di Serian yang bakal melibatkan 200 peserta terdiri daripada pelbagai agensi dan lapisan masyarakat. Menurut beliau lagi, selain penyediaan logistik termasuk kenderaan serta kemah, lebih 1,900 warga kerja serta sukarelawan JKM juga bersiap sedia untuk digerakkan ke kawasan bencana di seluruh negeri. Turut bakal menghulur bantuan ialah 285 pegawai kaunselor dan ahli pasukan sokongan psikologi bagi membantu mangsa bencana yang terkesan dari segi emosi akibat bencana banjir. Sarawak dijangka berhadapan hujan lebat monsun bermula Disember tahun ini hingga Januari tahun depan. Baik saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi.